under MFRS 141 ni, ada yang kadang-kadang dia akan sebut biological assets. Ada juga kadang-kadang dia kata agriculture. Dia sebenarnya dua benda ni adalah benda yang sama. Faham tak? Agriculture ataupun dia biological asset, dia adalah dalam benda yang sama dalam MFRS 141. Macam ni dalam, yang ni saya ambil ni solid daripada ni daripada MASB Accounting Standard Malaysia punya ni. So that's why dia banyak sikit ni. Tak apa, kita akan go through yang bahagian-bahagian penting dia. Okay, saya akan bagi taklimat sikit je pasal yang agriculture ni ataupun MFRS 141 ni. Okay, under MFRS 141 ni, dia berbeza sedikit dengan aset-aset yang sebelum ni yang kita belajar. Sebab sebelum-sebelum ni aset-aset yang kita belajar adalah aset-aset benda-benda yang tak hidup. Faham tak? Maksud tak hidup tu macam contohnya macam perabot, macam apa furniture, fitting. Lepas tu kita ada apa yang intangible kan. Lepas tu kita ada building, investment property, non-current asset for sales. Benda-benda itulah yang kita belajar sebelum ni. Okay, untuk yang topik kali ni dia apa, kita kata macam dia special sikit sebab dia berkaitan dengan benda-benda yang hidup. So dia termasuklah dalam ni. So apakah yang dimasukkan dengan benda-benda hidup? Okay, so yang ni yang dia kata kat sini. Kita, sebab tu saya kata MFRS 141 ni dia sebenarnya benda yang baru. Dia baru kita baru ada pada tahun 2012. Masa dulu lah, yang ni saya ambil ni yang lama punya kalau tak salah saya. Yang lama ke yang baru? Saya rasa yang baru kot. Pertama kali dia introduce pada 2012. So that's why masa saya belajar dulu tahun 2000 lebih tu, time tu tak ada lagi pasal agriculture ni. Memang saya tak pernah belajar pasal benda ni. Sebab benda ni baru. Okay, untuk agriculture, dia refer kepada benda-benda yang hidup. Contohnya macam tumbuh-tumbuhan, pokok, macam benda-benda yang hidup. Contohnya macam binatang-binatang. Yang ni yang kita masukkan dalam MFRS 141. Okay. Apa yang dia cakap dalam ni pasal ni MFRS 141. Okay. Kat sini. Untuk yang pertama sekali under MFRS 141, dia punya objektif adalah this standard is to prescribe, untuk menggambarkan the accounting treatment and disclosure related to agricultural activity. Maksudnya kalau kadang setengah orang dia ingat agricultural tu dia akan ingat tanam-tanaman je. Tak dia termasuk sekali dengan geng-geng yang penternak-penternak ni. Okay. Kemudian skop dia adalah, dia kata kat sini, yang dimaksudkan dengan agricultural activities tu adalah termasuk mana? Yang pertama sekali adalah biological assets. Sebab tu saya kata biological asset ni ada sebahagian daripada agricultural activities. Except bearer plant. Kemudian kita ada agricultural produce at the points of harvest. Maksudnya benda-benda tanaman yang nanti last kali kita akan harvest. Tahu tak? Contohnya macam tumbuh-tumbuhan yang pokok-pokok yang last kali kita memang akan ambil manfaat harvest tu, maksudnya mungkin kita akan potong. Contoh macam kita tanam kayu balak. Okay, kayu balak kita pada permulaan kita tak dapat lagi apa-apa hasil. Kita akan dapat nanti bila dia dah sampai tempoh matang dia, kayu dia dah cukup besar, kemudian kita potong. Itu maksudnya harvest. Ataupun contohnya macam sayur. Sayur bila kita tanam, lepas tu bila dia dah sampai satu peringkat dia dah matang benda semua, so kita akan harvest. So kita akan ambil sayur tu. Itu maksudnya harvest. Maksudnya yang tu termasuklah dalam agricultural activities. Yang ketiga adalah pasal government grant lah. So government grant yang kita belajar MFRS 120 kot ke 123. Kita tengok. So dia ada kaitan lah dengan MFRS 141 ni. Okay.
Dia kata this standard doesn't apply to, okay, maksudnya dia tak akan apply kepada mana kalau kata untuk tanah which is related to agriculture. Kalau tanah walaupun dia related to agriculture, kita takkan masuk dia bawah agriculture MFRS 141 ni. Kalau tak kata land ni. And then satu lagi. Kita panggil apa? Bearer plant. Bearer plant ni dia refer kepada apa? Bearer ni maksudnya macam apa, macam pembawa. Tapi kalau kata bearer plant, kita tak masukkan dia sekali macam tumbuh-tumbuhan yang pembawa ni, yang ni kita takkan masuk di bawah dalam agricultural activities. Dia tak boleh masuk bawah tu kalau kata bearer plant ni. Kemudian government grant related to bearer plant, ini tak termasuk yang cover dalam MFRS 141. Intangible assets yang related dengan agriculture pun kita takkan masuk dia, kita takkan campur lah dengan MFRS 141 ni. Kemudian right of use asset arising from a lease of land related to agriculture pun takkan masuk lah. Contohnya macam tanah tu dia bawa lease, bawa sewa, kita sewa tanah. So tanah tu kita nak kaitkan dia dengan agricultural punya activity, kita tak boleh masukkan sekali sebab yang tanah kita sewa tu sama ada lease ke, sama ada finance lease ataupun operating lease ke, kita takkan kaitkan dia dengan dalam ni. Okay. Kemudian, okay, kita tunjuk contoh-contoh biological assets, agricultural produce dengan produk. Itu sini maksudnya adalah, maksudnya sebelum, kemudian ni contoh sini contohnya biological asset, contohnya sheep, kambing yang apa orang kata yang bulu tebal tu. Kemudian agricultural produce dia adalah wool, yang dia punya bulu tu. Kemudian produk dia after harvest dia akan jadi contohlah untuk jadikan jaket ke apa ke, kapet ke apa ke, ikutlah apa-apalah. Okey, kemudian tree in timber plantation, contohnya macam pokok-pokok balak. Pokok-pokok balak tu adalah kita panggil biological assets. Sebab dia last kali dia fulfill yang kriteria yang kedua ni. Yang apa, at the point of harvest ni. Maksudnya kita tanam sampailah berapa puluh tahun, kemudian kita akan harvest lah dia punya pokok tu. Kemudian ni lah produk dia yang ni lah, kayu-kayu yang furniture yang kita ni ni contohnya macam apa, lembu ternakan agricultural produce dia, apa dia, susu dia apa dia, buat cheese ke apa ke, macam tu lah. So ini adalah contoh ni biological asset, contoh ni dia interrelated biological assets, lepas tu agricultural produce dengan ni products dia. In terms of definition, antara lah definition yang dimasukkan dengan apa benda yang tadi kita cakap tadi pasal agricultural activity, apakah yang dimasukkan dengan agricultural activities tadi. Dia kata is a management by entity of biological transformation and harvest of biological asset for sales. Maksudnya apa-apalah yang pokok ke ataupun binatang-binatang yang memang nanti dia nak jual ke, ataupun for conversion. Contohnya dia nak convert ke agricultural produce tu. Macam contohnya daripada tadi, kita ada biological assets, kita ada lembu ternakan. Lembu ada dua jenis, satu lembu daging, satu lagi lembu susu. Ini contohnya adalah lembu susu. So daripada lembu susu kita nak convert dia ke agricultural produce. Produce tu yang mana? Yang susu dia tah. Sebab kita nak ambil manfaat daripada susu dia. Okay.
Okay, kemudian apakah yang dimaksudkan dengan agricultural produce tadi? Is the harvest produce of entity biological asset. Maksudnya apa yang didapat daripada biological asset. Contohnya apa kambing biri-biri yang bulu tebal tadi, so kita harvest dia dapat apa? Dapat dia punya bulu dia. Kalau tadi lembu ternakan, kita dapat apa? Kita dapat susu dia. Kalau kata kita ada kebun anggur yang jenis khas untuk buat wine, so yang ni lah, yang wine tu lah, yang ni. Maksudnya apa ni lah, apa anggur yang kita petik tu, itu adalah dipanggil agricultural produce tu. Macam pokok-pokok yang kita tanam, so macam pokok durian, so kita dapatlah buah durian macam tu. Itu adalah kita panggil apa? Mana tadi definition ni? Ibu dah terlepas. Agricultural produce tu tadi. Okay, faham Kemudian yang tadi kita ada sebut barrel plant tu, apa kan dimaksudkan dengan barrel plant? Contohnya is a living plant. Contohnya macam tumbuh-tumbuhan yang macam mana cakap sebab dia kata kat sini is used in the production or supply agricultural produce is expected to bear produce for more than one period as a remote likelihood of being so agricultural. Tak apa, yang barrel plant ni nanti saya akan nanti sebab saya tak apa nak faham sangat apa yang dimaksud dengan barrel plant ni. Nanti saya tanya Sir Zainuddin nanti. Kemudian biological asset ni lah yang tadi living animal ataupun plant lah, sama ada binatang ataupun plant lah. Maksudnya apa benda yang kita tanam tu. Kemudian kita pergi ke apa lagi? Okey, contoh-contoh yang dia bagi kat bawah ni dia bukan barrel plant. Sebab barrel plant ni kita tak boleh recognize dia dalam 141. Contohnya macam apa pokok ataupun tanaman yang kita tanam cultivative ni, maksudnya yang kita tanam to be harvest, itu bukan barrel plant sebab barrel plant ni dia bukan MFRS 141. So maksudnya bukan barrel plant, maksudnya MFRS 4141 lah. Maksudnya semua yang A sampai C ni, ini semua adalah dalam kategori 141. Kenapa dia kata 141? Sebab mana-mana plant yang ditanam kemudian kita nak harvest as agricultural produce, so kita yang ni adalah dalam kategori MFRS 141. Contohnya dia kata sini plant cultivated to produce agricultural produce, okey, yang atas ni contohnya macam susu tu lembu ternakan, kemudian dia harvest tu bukan maksudnya dihapuskan terus lembu tu, tak, dia nak dapatkan susu. Contoh yang B ni, contohnya macam dia tanam pokok balak. Pokok balak sepanjang dia tumbuh, kita mana yang dia dapat manfaat daripada dia apa-apa? Dia buah pun tak ada. So tak ada apa-apa manfaat. Manfaat dia bila last kali bila yang kita tebang pokok tu, kita akan ambil daripada benda tu. Macam itulah. Okay, kemudian sebab ni MFRS dia panjang sangat. Biological transformation result. Ini tak apa ni. Ambil yang paling penting. Okay, recognition and measurement. How to recognize? Okay, biological assets ataupun agricultural produce, kita akan recognize bila when the entity control the assets as a result of past event. Maksudnya
company boleh control terhadap aset tersebut. Faham tak? Contohnya macam tanam-tanaman, macam bila dia tanam, so orang lain tak boleh ambil tanaman tersebut sebab itu adalah hak dia. Maksudnya dia tanam dalam apa, kawasan tanah dia, itu adalah yang kita panggil dia control. Dia boleh control. Maksudnya tak ada kalau kata dia pergi tanam dekat tanah orang lain, itu kita tak boleh kata dia control. Ini adalah tanah dia tanam di kawasan yang dia sendiri boleh kawal tempat tu. So bila dia tanam, orang lain takkan tiba-tiba nak argue. Faham tak? Ataupun contoh macam ikan yang dia bela, itu adalah salah satu kita panggil biological asset. Tapi kalau ikan yang berada di laut, tiba-tiba dia nak mengaku sebagai aset dia, tak boleh lah. Sebab macam saya kata tadi, syarat kita nak recognize dia sebagai aset adalah dia boleh control. So ini lah salah satu dia. Maksudnya salah satu yang kita nak recognize dia sebagai biological asset adalah dengan syarat benda tu kita boleh control. Lembu memang lembu kita, kita control lah. Faham tak? Jangan pula tiba-tiba lembu orang lain pula kita nak kata lembu kita, tak boleh sebab kita tak boleh control. Sebab itu adalah lembu orang lain. Ikan yang di dalam sangkar memang kita boleh control. And then it is probable that future economic benefits, so dia boleh memberi manfaat di masa akan datang. Macam itulah, tak kisahlah. Kalau lembu ternakan tadi, kita boleh jual dia. Kalau kata lembu tenusu, kita boleh dapat manfaat daripada susu dia. Maksudnya kita boleh dapat benefit daripada dia. Okay, kemudian fair value ataupun cost of asset can be measured reliably. Maksudnya kita boleh cari berapa amount dia. Maksudnya amount dia kita tahulah. Itu maksudnya. Okay. Cost of asset ni masa yang kalau katalah dibeli anak lembu, ini lah maksudnya yang cost of asset ni. Fair value ni adalah contohnya macam selepas kita beli masa tu anak lembu. Tapi bila selepas 2 tahun, lembu tu dah membesar. So harga lembu takkan kita nak record daripada harga yang lembu anak tu. Of course harga dia dah jadi harga yang baru, betul? Harga yang semasa sebab dia dah besar. So kena kira harga lembu dewasa. Macam itulah. Itu adalah fair value yang kita akan kira. And then a biological asset shall be measured on initial recognition. Okay, dia kata sini yang nombor 12 ni penting juga. Dia kata a biological asset shall be measured on initial recognition. Mula-mula kalau kata kita kira lah macam biasa. Yang kita nak beli lembu tu, kos-kos yang berkaitan dengan nak beli lembu tu lah. Ataupun kalau kita tanam, kos-kos yang kita nak tanam tumbuh-tumbuhan tersebut. Contohnya kita nak tanam kelapa sawit, contoh. Kelapa sawit adalah salah satu biological asset. Katakan kamu nak ratakan, nak potong hutan, potong pokok yang dekat hutan, kemudian kamu nak ratakan tanah. So semua kos-kos tu kita akan campur, dia akan jadi initial cost lah, initial recognition. Okay. Bila kita katakan kamu dah tanam awal tahun, so kita dah tahu dah berapa harga biological asset pada awal tahun mula-mula. Okay. Kemudian selepas hujung tahun, kamu kena kira berapa nilai fair value asset tu sekarang. Faham tak? Contohnya macam tadi, kita beli ikan, anak ikan, kita ternak ikan. Kamu beli anak ikan mungkin masa tu harga dia RM2. Faham tak? So initial recognition dia adalah RM2 darabkanlah. Katakan kalau kata kita ada 10,000 benih anak ikan, contoh. So RM2 kali 10,000, 20,000 lah RM dia. Initial tu. Biological asset kita pada awal tahun adalah RM20,000. Bila hujung tahun ikan dah besar, adakah seekor harga dia still RM2? Tak. Jawapan dia kamu kena kira pula. Oh, bila dah besar ni biasanya
harga dia jadi berapa? Itu adalah kita panggil fair value. Kita kira harga pada harga ni lah. Harga kalau lah katakan kita jual, berapa boleh jual? Itu maksudnya fair value less cost to sell. Fair value ni maksudnya, contohnya ikan tadi, dia dah besar. Okay, katakan mungkin saiz dia adalah saiz sederhana. So mungkin boleh jual seekor tu dalam harga RM8. Nampak? Tadi RM2 awal tahun. Bila katakan kita tengok bila dia saiz sederhana, katakan kalau nak jual ikan tu sekarang, harga dia RM8 seekor. So fair value dia adalah RM8. Tapi kena tolakkan dengan cost to sell. Maksudnya kalau lah katakan ada kita kena bayar komisen apa-apa ke orang lain ataupun apa-apa kos-kos yang terlibat untuk kita nak jual ikan tu seekor tadi, so kita kena tolak dulu. Faham tak? Tapi kalau kata macam tak ada apa-apa kos, ambil je lah nilai RM8 tu. Okay? Faham tak ni? Faham, sir. Faham, sir. Okay, kemudian. Kemudian okay. And then produce. Sebab nanti soalan dia akan bagi, okay, awal tahun harga berapa, tengah tahun harga berapa, hujung tahun harga berapa. So korang kena kira lah harga-harga dia. Okay, kemudian dia kata fair value measurement of biological asset ataupun agricultural produce may be facilitated by grouping biological asset ataupun according to significant attributes. Kita boleh kira fair value tu mungkin kita akan ikut pukal macam tadi. Kalau ikan susah lah kita nak kena kenal pasti satu persatu. Faham tak? Ikan tu biasanya kita akan kira by grouping lah. Contohnya ikan yang dalam sangkar tu ada lebih kurang 1000 ekor contoh. Daripada kecil sampailah setahun dia dah jadi saiz sederhana. So ada 1000 ekor. Katakan tak matilah macam tu. So beli dulu RM2, sekarang ni harga dia RM8. So kita kira pukul rata semua sama je. Faham tak? Pukul rata semua sama je, harga dia RM2. Itu yang dimaksudkan dengan grouping biological assets. Ada yang lagi satu, kita akan asingkan dia ikut age, umur dia dan kualiti dia. Sebab kadang-kadang kamu kena ingat, benda contoh macam manusia lah. Kecil nampak semua sama je. Bila besar ada yang pandai, ada yang kurang pandai sikit. So dia ada kualiti dia different. Nampak? Sama juga dengan kadang-kadang ada juga dengan binatang pun ada juga. Kadang-kadang bila dia dah besar, ada yang tiba-tiba mungkin dia ada cacat sikit ke, lembu ni cacat sikit. Ada yang lembu tiba-tiba dia naik, nampak okey, cantik, besar. So kita akan susun pula ikut kualiti. Yang kualiti B, kita susun. Kita kira pula harga ikut kualiti B. Kualiti A, kualiti A. Macam tu. Faham tak? Faham, sir. Okay. Kemudian dia ada banyaklah cara kita nak kira fair value ni. Satu mungkin disebabkan oleh dulu kecil sekarang dah besar. Dulu harga murah, sekarang ni harga dia dah jadi mahal. Nampak? So dia ada dua faktor yang kita boleh tengok, kita boleh nilai. Kemudian yang lain-lain. Okey. Katakan tadi, saya bagi tahu tadi contoh. Tadi saya bagi contoh ikan tadi pada awal tahun 1 Januari harga dia RM2 satu. Pada hujung tahun katakan dah jadi besar, harga dia dah jadi RM8 contoh.
Okay. So kalau korang tengok balik, bila kita kira fair value dia dah jadi RM8 satu ekor. Faham? Okay. Bila dah jadi RM8 satu ekor, so dia ada different. Maksudnya kamu tengok dia ada kenaikan, betul? Daripada RM2, dulu harga dia RM2. Sekarang ni dah jadi seekor harga dia RM8. So dia naik sebanyak berapa? 2 ke 8, naik sebanyak RM6. So RM6 ni adalah, ini kamu kena tengok sama ada dia gain, untung ataupun rugi. Kalau kata dia naik, untung lah. Faham tak? Harga aset dulu RM2, sekarang ni harga aset seekor dah jadi RM8. So kita ada untung sebanyak RM6. Itu kita panggil gain on fair value. Kalau dia naik lah. Katakan tiba-tiba kita bela-bela, katakan contohlah lembu tenusu. Kita bela, sebab biasanya kita bela lembu tenusu ni kita bukan nak daging dia. Kita nak susu dia. Selepas beberapa tahun, dia dah makin tua. Bila dah makin tua, so of course value untuk lembu tu akan menurun. Bila menurun, katakan contoh masa umur dia tengah muda lagi. Lembu tengah muda, mungkin dalam umur dia dalam 2 tahun. 2 tahun masa tu mungkin seekor lembu yang tenusu tu harga dia dalam, katalah dalam RM5,000. Okay. Selepas katakan 3 tahun, lembu tu dah jadi dah umur 5 tahun. Lembu ni umur dia punya usia dia bukan boleh macam manusia sampai nak 10 tahun, nak lama-lama, tak. Lembu ni usia dia tak berapa panjang. Faham tak? Maksudnya kalau kata dah masuk 5 tahun tu dia dah tua lah orang kata. Macam tu lah orang kata. So biasanya bila dah tua, harga dia pun akan berkurang. Bila kita kira selepas 3 tahun katakan, dia punya value dia, fair value dia confirm akan turun. Katakan daripada RM5,000 turun jadi RM3,000 contohnya tu. So dia adalah loss on fair value. Macam tu lah. Faham Sama jugalah macam tanaman. Ada kat tanaman tiba-tiba dulu naik cantik je. Tapi tanaman dia ada jangka hayat dia. Mungkin contoh saya tak tahu sangat dia tanaman ni. Contoh 5 tahun yang pertama mungkin hasil dia dapat gila-gila banyak. Faham tak? Dia punya volume hasil dia dapat memang konsisten, banyak gila, makin bertambah. Tapi selepas katakan pokok tersebut 6 tahun ke atas, dia punya hasil dia berkurang. So bila hasil berkurang, automatik harga untuk satu batang pokok, dia value dia mesti akan turun. Bila turun itu kita panggil dia loss on fair value. Kalau naik, gain on fair value. Kalau turun, dia akan jadi loss on fair value. Okay, clear Yes, sir. Lepas tu dia kata gain or loss. Kalau gain, record dia sama lah dalam profit and loss, dalam others income. Kalau loss, record dia dalam expenses. Dia punya cara dia sama lebih kurang macam investment property. Naik, dia kira macam gain on fair value. Turun, loss on fair value. Faham? Dia tak ada lah tiba-tiba nak kira depreciation ke sangat-sangat. Tak ada mana ada lembu kira depreciation? Ada tak? Korang kira lembu kira depreciation? Ada tak? Tak ada saya. Tak ada kan? Pokok sawit tiba-tiba kira depreciation. Mana ada? Tak pernah dibuatnya orang. Biasanya semua akan kira based on fair value punya cara. Itulah dia punya konsep dia. Kadang-kadang dia ada jugalah inability to measure fair value reliably. Ialah contohnya macam benda kamu sedang bercerita tentang benda hidup. Kadang-kadang ada benda yang kadang kamu sendiri pun tak tahu nak value harga dia berapa. Faham tak? Lembu boleh tahan lagi lah. Tiba-tiba dapat lembu berkaki 2 ataupun berkaki 5, tak ke rare lembu kamu tu. Faham tak? Tiba-tiba lembu warna, katalah contoh lembu warna pink. Pink yang terang. Rare tak lembu tu? Rare lah kan? Mungkin tiba-tiba dia boleh melonjak value dia. So kadang-kadang kita tak dapat nak value.
berapa harga dia. So inilah yang dia kata kat sini. So government grant, so macam biasalah, kalau kata kita tanam pokok ataupun kita beli lembu dapat grant daripada government, so dia adalah sama je macam government grant punya cara. Disclosure dia macam biasalah, biological asset record dia dalam non-current asset lah. So setiap hujung tahun kita kena kira fair value dia lah. Macam tu. Okay. So tak ada apalah kot yang ni. So kita tengok untuk soalan. Ni sama soalan yang ni lah, yang March, yang apa, set A tu, yang saya ada bagi kat korang dulu. Yang ni jawapan dia. Sekejap dia punya soalan dia. Okey, cuba tengok yang soalan ni. Korang baca dulu. Baca dulu. 2 minit, 3 minit. Baca dulu. Okey. Telayu berhad, they engage principal in breeding and trading cattle. So dia ada ternak ni lembu. Dia tutup akaun dia 31 Disember setiap tahun. Dia bagi contoh ni. Pada 1 Januari 2020, syarikat dia beli ataupun dia miliki 60 ekor
60 ekor calf ni apa maksud lembu Anak lembu rasanya, sir. anak lembu Anak lembu. anak lembu. Okey, anak lembu yang berusia baru 6 bulan, maksudnya anak lembu dia mungkin baru lagi lah, ada 60 ekor. Pada awal tahun dia ada 60 ekor, usia semua 6 bulan. Kemudian pada 1 Julai pula, iaitu bulan Julai, dia kata company dia beli 30 ekor lagi anak lembu secara cash yang berusia 1 tahun. Faham tak? Okay. Kemudian dia kata sepanjang tahun tu there is no animal was sold ataupun disposed during the year ended, and dia kata lembu tu matang, kemudian pada usia ni lah, maksudnya pada hujung tahun tu semua lembu tu akan jadi umur dia akan jadi 1 tahun setengah. Betul lah kan? Ni 6 bulan. Ni 6 bulan pada awal tahun. So setahun, tahun tu dah cukup setahun. So setahun 6 bulan yang 60 ekor. Yang dia baru beli yang untuk 30 ni, dia beli pertengahan tahun. Kan? Tengah tahun, tapi dia dah beli lembu tu harga umur dia dah setahun. So tambah 6 bulan, setahun 6 bulan jugalah, setahun setengah jugalah. Okay. Kemudian dia kata dia pada hujung tahun macam biasa, kita akan kira dia punya fair value less cost to sell per animal. Maksudnya seekor lembu tu berapa jangkaan fair value less cost to sell ni. Okay, dia kira lah. Dia bagilah umur. Masa awal tahun yang lembu yang 60 ekor tu, masa tu harga seekor lembu tu harga dia 72,000. Faham tak seekor? Seekor 72,000. Aku tak tahulah lembu apa ni. Lembu ni kot baka wagyu kot. Okey, kemudian dia kata yang lembu yang ni tadi, yang masa mula-mula tu tadi, usia dia 6 bulan, pada hujung tahun dah jadi harga dia 108. Faham tak? Pada awal tahun 72,000. Hujung tahun value dia dah jadi 108. Okey, manakala lembu yang tadi yang dibeli pada Julai tadi yang umur 1 tahun, masa dia beli tu harga dia berapa? 120,000. 20,000 seekor. Kemudian bila hujung tahun dia dah naik jadi 150,000 pula. Faham? Faham, sir. Kemudian ini baru kira harga kalau kata umur dia setahun tau, katakan ni disebabkan oleh value dia naik, harga lembu naik. Harga lembu umur setahun pada Julai 120, pada hujung tahun value walaupun umur dia setahun, harga dia jadi 150. Faham tak? Kenaikan harga satu punya hal, usia dia pun naik juga. Sekarang ni usia dia jadi 1.5 tahun. Okay. So sekarang ni apa dia kata? Calculate the amount to be recognized in statement of profit and loss. Maksudnya, bila dia minta yang dalam statement of profit and loss, of course kamu kena cari yang fair value gain ataupun loss on fair value. Fair value loss atau loss on fair value ataupun gain on fair value. Faham tak? Kamu kena cari yang tu. Okay. Dia ada dua sekarang ni keadaan. Yang pertama adalah keadaan kejap ada orang datang. Kejap.
Okay. So sekarang ni dia ada dua value dia sekarang ni ada dua. Satu ni kenaikan disebabkan oleh ni due to price changes. Ni yang pertama. Kita kena kira perubahan harga dia naik. Katakan lembu tu usia dia katakanlah walaupun kita kira macam seolah-olah macam dia tak meningkat usia, contoh macam tu. Kita ignore yang lembu tu dah meningkat daripada 6 bulan ke setahun setengah. Daripada setahun ke setahun setengah. Kita ignore dulu pasal faktor tu. Sekarang ni kita nak tengok harga lembu tadi pada usia 6 bulan dengan 1 tahun, harga dia dah meningkat. So dekat situ kita dah ada untung dah. So kena kira lah. Okay. 60 ekor lembu tadi. Okay. So akan darabkan dengan okay. Ni 108 pada hujung tahun. Hujung tahun dah jadi 108 kan? Okay. So tolakkan dengan tadi lembu tadi yang umur 6 bulan. Tadi dia ada daripada bila? Daripada awal tahun kan? Betul tak? Daripada 1 Januari dia ada. So tolak yang 72. Faham tak? Sebab umur lembu awal tahun yang 6 bulan tu, harga masa mula-mula yang awal tahun 72. So dia meningkat kepada 108. So yang pada Julai ni korang ignore je, tak penting. Faham tak? So 108 tolak 72 dapat berapa? Darabkan dengan 60. So kita ada nampak keuntungan sebanyak 2.16 juta. Sebab RM ni ada 3 kosong ni mungkin kamu akan nampak 2160 tapi bukan 2160 tau. Dia kira 2 juta, 2.16 juta. Okay, kemudian lembu yang dibeli pada bulan Julai. Julai berapa nilai lembu tu? RM120. 120,000 seekor lembu. So dia berubah kepada naik kepada 150. So 150 tolak 120 dapat 30,000 kan? 30,000 kan seekor untung dia. So darabkan dengan 30 ekor. So dapat 900,000. So total kesemua lembu dia ada keuntungan, dia ada gain. Nilai lembu meningkat disebabkan oleh harga dia meningkat adalah 3.06 juta. Faham? Faham, Sir. Tak faham tanya tau. Okey, Sir. Kemudian lembu dia bukan start umur dia 6 bulan je. Tak, dia bila dah selepas tahun, umur dia dah jadi 1 tahun setengah. Yang tadi dia beli pada Julai, umur dia mula-mula setahun. Selepas hujung tahun, dia jadi 1 tahun setengah pula. So sekarang ni kita kena ambil kira ni pula. Perubahan di segi fizikal dia. Sebab umur dia dah meningkat. Bila umur meningkat, harga dia dah jadi lain. So sekarang ni kena kira harga lembu yang tadi mula-mula yang 60 ekor tadi, bila usia 1.5 tahun pada hujung tahun dia jadi berapa? 210,000 seekor. Kemudian tolakkan dengan berapa? Harga umur dia masa 6 tahun. 108. Tolak. So 210, so maksudnya dia meningkat daripada umur 6 bulan ke 1 tahun setengah. Macam itulah maksudnya. So kita kena kira different dia lah sebab itu untung. 210 tolak 108. Darab 60 ekor. Kemudian yang 30 ekor tu daripada umur setahun kan. So dia berubah daripada 150 ke 210. So 210 tolak 150. Ni nampak
210 tolakkan dengan 150 sebab lembu tadi yang kita beli pada Julai tadi pada Disember dia dah jadi umur dia dah jadi setahun setengah, so kita kena kira rate yang umur setahun setengah. 210 tolak 150 darabkan dengan 30. So dapat 1.8 juta. So total lah. Total disebabkan oleh price changes 3.06. Gain disebabkan oleh fizikal, umur dia dah meningkat. So disebabkan oleh 7.92 juta. So total keuntungan fair value gain adalah 10.98 juta. Sir, esok soalan macam ni sir? Soalan macam ni esok? Soalan tak ada macam ni, nanti dia lebih kurang-kurang je nak. Maksudnya kamu kena tahu nak kira dia macam mana. Macam tu lah. Okay. Perbezaan dia adalah disebabkan oleh yang macam ni. Okay. So dah settle lah amount yang to be recognised dalam SOPL. Okay. Kemudian nombor 2 adalah dia minta apa? Prepare journal entries to record acquisition of 1-year-old anak lembu tadi. Maksudnya record pada tarikh ni 1 Julai. 1 Julai tadi kita beli 30 ekor lembu kan. Dia suruh ikut journal entry tu. Dan journal entry untuk merekod perubahan ni fair value tadi. Faham tak? Ni perubahan ni fair value ni. Dari segi price 3.600. Dari segi fizikal 7.92 juta. Kena record So ada dua benda dia minta ni. Korang kena baca betul-betul. Record acquisition of 1-year-old calf. Maksudnya untuk record yang kamu beli anak lembu tadi yang umur setahun, dan dia suruh kamu record journal entry untuk yang fair value gain tadi untuk kedua-dua ni. So yang pertama record ni dulu. Dia beli lembu tadi 30 ekor, harga dia berapa? 30 ekor. Pada masa tu 1 Julai. Ini umur setahun kan? 120. Ni nampak 30 ekor darabkan dengan 120. So 3.6 juta dia beli. Dia beli lembu kan? Lembu adalah biological asset. So debit biological asset, kredit bank ataupun cash. Sebab dia ada bagi tahu ni. Dia beli on cash. Cash ni boleh kita assume cash ataupun bank, tak ada masalah. Kadang-kadang dia sebut cash tapi sebenarnya dia refer kepada bank. Takkan dia nak bayar 3.6 juta, 3.6 juta pakai duit cash. Jenuh dia nak bawa apa banyak kaum guni. Okay. Kemudian record yang tadi, fair value ni. Okay, so nilai dia meningkat kan? Betul tak? Nilai dia meningkat. So meningkat maksudnya dia akan ikut rumah. So debit biological asset. Tengok yang different tu. Maksudnya harga biological asset akan meningkat sebanyak lagi 3.06 juta. And then kreditkan SOPL. Gain, fair value gain lah. Gain kan adalah revenue kan? Revenue kan adalah kredit. So that's why dia kredit. Ni yang pertama ni. Untuk yang price changes ni. Due to price changes. Kemudian kita buat journal entry untuk physical changes. Physical changes 7.92 million. So dia naik kan? Untung kan? So debit biological assets. Kredit
statement profit and loss ataupun fair value gain due to physical changes. 7.92 million. Okay, boleh. Ni journal entry dia. Kemudian, determine the amount of biological assets of Terlayu Berhad as at 31st December 2020. Maksudnya yang to be record dalam ni lah. Dia suruh kira berapa amount biological asset pada hujung tahun tu. Dia tak kata suruh buat soft P, extract soft P Dia tak suruh buat extract soft P. Kalau dia suruh buat extract soft P, korang kena ni lah. Korang kena buat lah extract soft P. Yang ni disuruh determine amount. Determine tu maksudnya kira. Faham tak? Korang kena tahu. Sebab yang kadang-kadang korang punya kesalahan korang macam dalam test tu. Dia minta amount yang akan record dalam statement of profit and loss. Ataupun dia minta extract kot statement of profit and loss. Tapi kamu pergi kira. Kalau bagi kira, saya memang bagi half mark lah. Sebab jawapan nak kamu buat extract statement of profit and loss. Tapi kamu pergi kira salah. Sepatutnya pangkah walaupun jawapan tu betul. Betul lagi. Tapi saya nak record dia kat mana? Dalam SOPL. Okay, yang ni dia suruh kira, determine amount kan. So kira lah. Okay, so first kali kira lah berapa harga lembu tu pada permulaan. Mula-mula. Kira harga kos yang asal dia. Pada awal tahun dia ada 60 ekor kan. 60 ekor, harga dia 72,000. Darab lah. Balance brought forward, 60 ekor, darab harga asal dia mula-mula masa tu 72,000. So jadi 4.32. Okay. Kemudian pada 1 Julai dia beli lagi. Dia beli berapa? 30 ekor. Pada masa tu harga dia berapa? Harga dia masa tu 120,000 seekor. So that's why 30 darab 120. Faham? Okay, so dapat ni. So ini baru harga kos tau. Yang kita tak kira lagi yang dia naik. Kemudian pada hujung tahun, nilai dia naik sebanyak 10.98. Mana dapat 10.98 ni total kenaikan dia? Total keuntungan dia dah naik sebanyak apa? So tambah. So harga biological asset dia, lembu dia untuk ke 90 ekor tu, total value dia sekarang ni adalah 18.9 juta. Okay, boleh? Boleh, sir. Boleh So itu je lah untuk biological asset. Dia tak ada apa sangat pun ni. Dia sebenarnya ada lah lagi detail tapi tak sesuai lah untuk ajar untuk yang, sebab kita punya topik coverage ni kalau dia bagi 3 minggu untuk biological asset boleh lah ajar yang detail lagi gila tu. Tapi ni dalam seminggu pun tak sampai 1-2 kelas untuk biological asset. Okay. So boleh korang ada ni apa esok kau apa? 9. 9 9 pagi. Okay, so esok kita akan, korang kena masuk 8.30 sebab saya akan ambil attendance dulu. Nanti soalan saya akan upload. Jawapan saya nak kamu tulis. Okay, jawapan nanti tak apalah, nanti esok lah saya akan explain. So ada apa-apa nak tanya? Sir, nak jawapan ni. Tadi kan dah bagi. Allah.
tak je kejap. Yang saya bagi tadi dalam tu, saya rasa yang ni lah. Ke saya tak bagi ke? Bukan saya bagi jawapan test ke tadi? Ke bila? Ya ke? Sekejap. Tu? Tu test. Sekejap. Thank you, sir. Alright. So kalau tak apa, so kita habis lah kelas kita pada hari ini. So apa-apa hal, good luck untuk esok semua. Thank you, sir. Okay. Thank you,